Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama kalinya, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada penyedia saya, iaitu Profesor Madya Berterkasih binti Abu Bakar. Saya, Ahmad Syamil bin Abdul Rahim, bernombor metrik A168218, merupakan pelajar tahun 3 Program Pengajian Arab dan Tamadun Islam, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia, akan membentangkan kajian yang bertajuk Kesukaran Item Kosakata Keji Al-Quran dalam Ujian Kosakata Al-Quran QVT bagi set 17, 22 dan 27 dengan menggunakan model pengukuran Rush. Baiklah, terlebih dahulu, saya ingin memperkenalkan sedikit mengenai model pengukuran Rush. Model ini mula diperkenalkan oleh Rush pada tahun 1980. Model ini merupakan satu instrumen penting bagi penganalisian data yang boleh melibatkan dalam pelbagai bidang. Selain itu juga, model ini boleh digunakan untuk tujuan menguji kesahan dan kebolehpercayaan item dalam sesebuah instrumen. Menurut Rossini, dalam kajiannya telah menyatakan bahawa model pengukuran Rush merupakan satu model untuk dijadikan sebagai alat pengukur yang boleh mengenal pasti kemampuan atau kebolehan seseorang responden yang menjawab soalan selidik, ujian, instrumen dan tahap kesukaran item. Justru itu, model ini banyak digunakan di dalam kajian-kajian lepas, terutamanya bagi kajian kuantitatif seperti yang dinyatakan oleh Baker dalam kajiannya mengenai teori respon item. Kita pergi kepada slide yang kedua, iaitu mengenai latar belakang kajian. Al-Quran merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril alaihi salam dengan menggunakan kalimah-kalimah bahasa Arab. Hal ini menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa komunikasi bagi seluruh umat Islam di dunia kerana bahasa Al-Quran itu sendiri dikekalkan dalam bahasa Arab sehingga hari kiamat. Justru, bagi seseorang Muslim, penguasaan bahasa Arab menjadi satu aspek penting untuk memahami dan menghayati isi kandungan ayat suci Al-Quran. Perkara ini dijelaskan lagi oleh Nandang Sarip Hidayat dalam kajiannya bahawa penguasaan bahasa Arab merupakan syarat mutlak yang harus dikuasai oleh seseorang untuk mempelajari Al-Quran. Selain itu, penguasaan sesuatu bahasa adalah dipengaruhi oleh kosakata bagi bahasa tersebut. Zhang dan Li telah menyokong pernyataan ini dengan mengatakan bahawa tanpa kosakata, kemahiran bahasa seperti membaca, menulis dan bertutur tidak mungkin dapat dikuasai oleh seseorang, khususnya buat para pelajar. Tempoh untuk meningkatkan penguasaan kosakata pula turut mengambil tempoh yang agak lama untuk mencapai tahap penguasaan yang baik. Justru itu, terdapat banyak cara atau teknik untuk seseorang itu menguasai kosakata dan antaranya ialah strategi pembelajaran bahasa yang mana strategi ini telah dijalankan di Malaysia semenjak tahun 1990 dan diteruskan sehingga kini seperti yang dinyatakan oleh Irma Martini. Baiklah, kita pergi kepada slide yang seterusnya iaitu berkenaan dengan permasalahan kajian. Secara umumnya, dapatan kajian lepas mengenai tahap penguasaan dan kefahaman oleh para pelajar dari aspek kosakata Al-Quran mendapati bahawa tahap mereka berada di tahap yang sangat lemah. Perkara ini menunjukkan tanda yang membimbangkan kerana generasi muda kini merupakan mereka yang mempunyai daya ingatan yang kuat dan pemikiran yang lebih ke hadapan berbanding dengan generasi yang sudah berumur. Oleh itu, betapa pentingnya seseorang itu untuk menguasai kosakata Arab dari peringkat awal lagi supaya dapat memudahkan baginya untuk melepasi peringkat seterusnya. Penguasaan kosakata Al-Quran adalah bergantung sebanyak mana penguasaan bahasa Arab oleh seseorang individu. Selain itu juga, kajian lepas juga ada menyatakan bahawa terdapat ramai masyarakat khususnya di Malaysia hanya sekadar mampu membaca Al-Quran
akan tetapi tidak memahami makna isi kandungan dari teks Al-Quran tersebut. Justru itu, penilaian dari aspek kosakata Al-Quran perlu dijalankan secara konsisten terhadap masyarakat, terutamanya para pelajar, untuk tujuan mengenal pasti tahap penguasaan mereka, tidak kira di peringkat rendah, menengah maupun institusi pendidikan tinggi. Baiklah, slide yang seterusnya mengenai objektif kajian. Terdapat 3 poin penting di sini. Yang pertama ialah kajian ini adalah bertujuan untuk menilai kesahan ujian kosakata Al-Quran bagi instrumen kata kerja set 17, 22 dan 27. Poin yang kedua, kajian ini bertujuan untuk mengukur tahap penguasaan pelajar Malaysia di Universiti Al-Azhar Mesir, khususnya dalam bidang pengajian bahasa Arab, Usuluddin dan perubatan berkenaan dengan kosakata kerja dalam Quranic Vocabulary Test QVT. Dan yang terakhir, kajian ini adalah bertujuan untuk mengukur kesukaran item kata kerja QVT. Beralih kepada slide yang seterusnya, iaitu berkenaan dengan metod kajian. Kajian ini telah menggunakan pendekatan kuantitatif yang mana pengkaji akan mentadbir soal selidik kepada sampel atau keseluruhan populasi bagi memerihalkan sikap, pandangan, perlakuan dan ciri-ciri populasi. Justru itu, pengkaji akan mengambil pendekatan bagi menjalankan pemeriksaan ciri kesahan dan kebolehpercayaan item-item bagi instrumen Quranic corpus dan seterusnya mengukur kosakata kerja yang terdapat di dalam Al-Quran di kalangan responden yang terpilih. Bagi pengumpulan item pula, instrumen yang digunakan adalah berdasarkan aplikasi The Quranic Arabic Corpus melalui pencarian Google untuk mendapatkan item-item kosakata yang terdapat di dalam Al-Quran. Bagi format soalan yang dipilih oleh pengkaji ialah format bersotoh, iaitu soalan yang diikuti dengan pilihan jawapan yang disediakan oleh pengkaji. Untuk dipilih oleh responden seperti jawapan aneka pilihan A, B dan C. Manakala bagi penyediaan pilihan jawapan pula, pengkaji akan memastikan setiap jawapan bagi semua item adalah benar dan tepat dari konteks ayat dengan menggunakan sumber rujukan iaitu Kamus Besar Melayu Arab Dewan dan juga Kamus Al-Ma'ani. Manakala bagi penyusunan item pula, pengkaji telah menyusun item-item dengan menggunakan Google Form yang mana ia terdiri daripada 2 bahagian, iaitu bahagian yang pertama bahagian A dan yang kedua bahagian B. Bahagian A adalah berkenaan dengan demografi ringkas yang bagi responden, iaitu latar belakang responden, manakala bahagian B pula adalah mengenai soalan-soalan dari item-item berfokus dan sepunya. Terdapat 50 item semuanya dari 40 item kosakata kerja dan 10 item bagi item sepunya. Seterusnya, kaedah yang digunakan oleh pengkaji untuk mengumpulkan data adalah dengan menggunakan aplikasi WhatsApp sama ada secara private message ataupun di WhatsApp group yang khusus untuk menyebarkan Google Form tersebut kepada sasaran. Sebelum menjawab soalan, para responden turut diingatkan untuk tidak merujuk mana-mana bahan atau rujukan sepanjang proses menjawab. Tempoh untuk mendapatkan atau mengumpulkan data daripada responden pula mengambil masa dalam seminggu ke 2 minggu. Setelah semua data dikumpulkan, hasil kajian yang diperolehi bagi ketiga-tiga set iaitu set 17, 22 dan 27 telah mendapati seramai 103 orang responden yang terdiri daripada 30 orang bagi set 17 dan 27, manakala 43 orang bagi set 22. Kemudian, data kuantitatif yang diperolehi daripada kajian ini akan dianalisis dengan menggunakan perisian Winstep Time Limit version 4.5.4 yang merupakan satu perisian komputer yang digunakan untuk menganalisis data berdasarkan model pengukuran Rush. Bagi populasi kajian ini, terdiri daripada 3 kategori responden yang merupakan pelajar Malaysia yang menyambung pengajian di peringkat ijazah di Universiti Al-Azhar Mesir, iaitu pada kategori yang pertama ialah pelajar dalam pengajian bahasa Arab, manakala kategori kedua pula ialah pelajar dalam pengajian Usuluddin dan kategori ketiga ialah pelajar dalam pengajian perubatan. Pengkaji telah menetapkan 3 tahap kemampuan bahasa Arab iaitu tahap tinggi, sederhana dan rendah. Tahap tinggi terdiri daripada pelajar pengajian bahasa Arab, tahap sederhana pula bagi pelajar pengajian Usuluddin, manakala tahap rendah pula bagi pelajar pengajian perubatan.
Baiklah, seterusnya kita beralih kepada slide dapatan kajian. Terdapat 3 poin utama di sini. Yang pertama ialah kajian mendapatkan dapatan iaitu mengenai kesahan ujian bagi kosakata Al-Quran bagi instrumen kata kerja set 17, 22 dan 27 menunjukkan item-item saling bekerjasama secara produktif dan statistik untuk mengukur tahap penguasaan kosakata kerja dalam kalangan responden. Bagi poin kedua pula, bagi tahap penguasaan responden terhadap QVT telah didapati bahawa tahap keupayaan responden yang tertinggi pada set 17 dan 22 boleh mengatasi kesukaran item, namun pada set 27 menunjukkan tahap keupayaan responden tidak mampu mengatasi kesukaran item. Dan yang ketiga, penggunaan model pengukuran Rush telah berjaya mendapatkan nilai kesukaran item kata kerja bagi set ujian 17, 22 dan 27 dengan menunjukkan tahap item yang susah, sederhana dan mudah dalam kalangan responden. Seterusnya, slide yang berkenaan dengan rumusan. Kesemua set ujian kosakata kerja Al-Quran iaitu set 17, 22 dan 27 dapat mengukur tahap penguasaan responden dengan menggunakan model pengukuran Rush melalui QVT. Item-item yang mempunyai tahap kesukaran yang berbeza perlu ditambah untuk meningkatkan keupayaan instrumen dalam mengukur tahap keupayaan seseorang responden yang sebenar. Dan yang terakhir berkenaan dengan penutup, kajian-kajian mengenai penilaian kosakata Al-Quran perlu dijalankan lebih konsisten bagi memperolehi data-data terkini mengenai kemampuan para pelajar dalam penguasaan kosakata bahasa Arab. Nilai kebolehpercayaan dan kesahan yang dapat diperolehi melalui model pengukuran Rush adalah lebih tinggi berbanding dengan kaedah pengukuran yang lain. Baiklah, slide yang seterusnya berkenaan dengan lampiran foto. Di sini pengaji meletakkan gambar-gambar sesi perjumpaan bersama penyelia mengenai cara pengumpulan dan penyusunan data. Seterusnya, jadual-jadual mengenai kesahan ujian kosakata Al-Quran bagi instrumen kata kerja set 17, 22 dan 27. Terdapat 6 jadual di sini. Yang pertama, jadual polariti item. Yang kedua, jadual kesepadanan item. Yang ketiga, jadual kesepadanan individu. Yang keempat, jadual variance sisihan piawai. Yang kelima, jadual kebolehpercayaan dan pengasingan item. Yang keenam, jadual kebolehpercayaan dan pengasingan individu. Dan yang terakhir, jadual variable map. Seterusnya berkenaan dengan jadual tahap penguasaan pelajar Malaysia di Universiti Al-Azhar Mesir dalam bidang pengajian bahasa Arab, Usuluddin dan perubatan berkenaan ujian kosakata Al-Quran QVT. 3 jadual di sini. Yang pertama, jadual tahap penguasaan individu bagi set 17. Yang kedua, jadual tahap penguasaan individu bagi set 22. Dan yang ketiga, jadual tahap penguasaan individu bagi set 27. Dan yang terakhir, slide yang terakhir berkenaan dengan jadual-jadual kesukaran item kata kerja ujian kosakata Al-Quran QVT bagi set 17, 22 dan 27. Yang pertama, jadual kesukaran item instrumen QVT bagi set 17. Jadual kesukaran item instrumen QVT bagi set 22. Jadual kesukaran item instrumen QVT bagi set yang ke-27. Sekian daripada saya, Ahmad Syamil bin Abdul Rahim, bernombor metrik A168218. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.